Aktiviti ekonomi gelap atau black economy bermaksud aktiviti yang berasal daripada sumber yang menyalahi undang-undang sesebuah negara. Aktiviti ini berkait rapat dengan pasaran gelap atau black market, di mana ianya memperdagangkan atau memberikan perkhidmatan yang menyalahi undang-undang. Misalnya, barangan selundup dan lari daripada cukai barangan seperti penjualan dadah, cakera padat, CD cetak rompak, rokok selundup dan sebagainya. Black economy ini akan mengundang banyak impak yang negatif, terutamanya rasuah. Rasuah. Apa pula rasuah ini? Rasuah bermaksud sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan untuk memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Di negara kita, rasuah berlaku dengan sangat banyak dan begitu mudah sekali bagi memberi kerjasama untuk penyeludupan barangan ke pasaran gelap masuk ke dalam negara kita. Rasuah ini juga seringkali berlaku dalam kalangan penguatkuasa dan pemimpin yang tidak bertanggungjawab bagi memudahkan proses penyeludupan barangan masuk ke negara kita. Maka tidak heranlah jika barangan selundup boleh berada di mana-mana sahaja dalam negara kita. Mari kita lihat dengan lebih lanjut apa itu aktiviti ekonomi gelap dan rasuah. Dalam ekonomi gelap, terdapat banyak aktiviti jenayah yang berat dilakukan, antaranya ialah menjual dadah dan pelacuran. Sebagai contoh, banyak negara di dunia menyekat aktiviti pelacuran dan dadah. Walau bagaimanapun, dalam pasaran, kedua-dua aktiviti ini mendapat permintaan tinggi, malahan memberikan wang banyak untung kepada mereka yang terlibat. Selain itu, penyeludupan dan penipuan, contoh yang paling mudah kita dapat lihat adalah cakera padat. Cakera padat atau dikenali sebagai CD menjadi pilihan untuk rakyat menonton filem-filem terkini. Terdapat beberapa kedai yang menjual CD cetak rompak dengan harga yang cukup murah berbanding original. Masuklah juga dalam ekonomi gelap adalah perniagaan yang tidak dilaporkan bagi tujuan mengelak pembayaran cukai dan juga aktiviti pengubahan wang haram. Antara faktor pertama yang menyebabkan berlakunya rasuah ialah kelemahan peribadi. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadinya. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Faktor yang kedua pula ialah kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan, tiada pemantauan, lembab dalam menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan, khususnya rasuah. Faktor yang ketiga pula ialah pengaruh sosial dan budaya. Masyarakat majmuk di Malaysia turut mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda. Contohnya, sempena menyambut hari-hari kebesaran, hari perayaan, majlis hari jadi dan perkahwinan dan sebagainya. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah untuk melakukan rasuah sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari. Faktor yang keempat ialah keadaan sosioekonomi. Seperti yang kita tahu, pembangunan sosioekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Projek pembangunan bercambah seperti cendawang tubuh selepas hujan, maka pengaliran wang juga akan meningkat. Golongan yang terlibat mungkin akan melibatkan diri mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. Rasuah ini diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran, melepaskan hukuman atau tindakan kegagalan. Faktor yang terakhir ialah salah amalan politik. Sesetengah politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah demi untuk mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya. Mereka sanggup memberi rasuah. Rasuah bolehlah dikatakan sebagai satu tindakan mengambil wang secara tidak sah yang dibuat atas dasar yang melanggar peraturan negara.
Contoh negara yang dikatakan mempunyai kadar rasuah tinggi di dunia ini meliputi negara di benua Afrika, Indonesia dan beberapa negara dunia ketiga lainnya. Media massa terutamanya akhbar sering menyiarkan berita tentang kes rasuah, terutama yang melibatkan tokoh politik terkenal negara. Jelaslah, amalan rasuah itu boleh meninggalkan banyak kesan buruk terhadap pembangunan negara. Impak negatif yang mudah difahami berlaku apabila rasuah berleluasa ialah imej negara itu pada mata orang luar akan terjejas. Kejadian makan suap yang keterlaluan akan memberikan gambaran bahawa semua aktiviti yang berlaku di negara ini mestilah berdasarkan sumbangan wang tertentu. Sememangnya, kejadian rasuah di negara ini tidak begitu meluas, tetapi tindakan sebilangan kecil rakyat negara ini telah membuktikan bahawa rasuah itu wujud di Malaysia. Maka, kejadian rasuah walau sekecil hama pun tetap mampu menjatuhkan maruah negara pada masyarakat luar. Selain itu, kajian sudah membuktikan bahawa kes rasuah turut membawa peningkatan dalam kejadian jenayah yang berlaku di negara tersebut. Semua rasuah yang berlaku ada kaitan dengan kumpulan penjahat yang cuba menguasai sesuatu perniagaan tersebut. Lama-kelamaan, pergaduhan sesama ahli kumpulan penjahat ini akan berlaku sehingga membawa pembunuhan dan sebagainya. Sesungguhnya, amalan rasuah boleh membawa wujudnya pelbagai kejadian jenayah yang menjadi satu wabak pula. Tambahan pula, kejadian rasuah boleh menjejaskan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara dalam masa terdekat. Kos untuk melakukan projek pembangunan seperti sekolah, jalan raya dan sebagainya akan menjadi lebih mahal kerana kos rasuah terpaksa diambil kira dalam pelaksanaan projek sedemikian itu. Kerajaan terpaksa membatalkan atau menunda projek tertentu kerana kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek tersebut. Oleh itu, sebarang kejadian rasuah boleh membawa ke perkembangan pertumbuhan ekonomi negara menjadi tidak stabil lalu menuju ke arah kemelesetan ekonomi pula. Malah, rasuah yang menular seperti kanser itu turut menjejaskan kualiti hidup rakyat biasa. Kos kehidupan harian akan menjadi lebih tinggi seperti kos membeli roti, makanan lainnya dan sebagainya kerana rasuah telah menjadi sebahagian kos membuat perniagaan tersebut berlaku. Rakyat jelata terutama golongan miskin akan menderita kerana harga barangan keperluan di luar kemampuan mereka untuk membeli pula. Maka, rasuah yang berlaku akan menjadikan kehidupan masyarakat semakin menderita pula. Kesimpulannya, rasuah bukanlah satu amalan yang harus menjadi kebanggaan kita semua. Kerjasama semua pihak amatlah diperlukan, terutama pihak masyarakat yang harus melaporkan sebarang kejadian rasuah kepada pihak berkuasa tanpa banyak alasan. Manakala, pihak kerajaan perlulah lebih tegas dan berani untuk membawa pesalah rasuah ini ke muka pengadilan agar hukuman yang setimpal boleh diberikan kepada golongan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Bak kata pepatah, nasib sudah menjadi bubur, yang mengingatkan kita betapa pentingnya rasuah diatasi sebelum terlewat.